Menyedari dirinya kini diburu, Botak Chin telah bertindak di luar kawalan dengan cuba untuk membunuh Eskola Singgem pada suatu malam 22 November 1975. Nama Wong Swee Ching mungkin kurang terkenal dalam kalangan masyarakat, tetapi apabila disebut sebagai Botak Chin, pastinya dia akan diingati sebagai penjenayah paling digeruni sekitar tahun 1970-an. Botak Chin pernah menimbulkan kerisauan dalam kalangan rakyat di Malaysia disebabkan oleh aktiviti jenayah yang dilakukannya seperti menculik, merompak, memeras ugut dan juga membunuh. Botak Chin pada asalnya merupakan gelaran yang diberikan oleh kumpulan geng 360 yang dianggotainya dan bukanlah disebabkan oleh kepalanya yang botak. Ianya mewakili 3 perkataan dalam bahasa Hokkien di mana Bo bererti tiada, Tak bererti kerja dan Chin adalah Cina, dan apabila digabungkan menjadi Cina tiada kerja. Dia dilahirkan pada 3 Mac 1951 di Kuala Lumpur dalam sebuah keluarga yang besar dengan 10 adik-beradik. Sejak dari kecil lagi, keluarganya hidup dalam kesusahan dan mempunyai masalah kewangan di mana bapanya hanyalah seorang pesara jabatan kereta api. Dia mendapat pendidikan di Sekolah Rendah Kebangsaan Cina di Sentul sebelum melanjutkan pelajaran di sebuah sekolah Inggeris. Hasrat orang tuanya untuk melihat Botak Chin untuk berjaya tidak kesampaian apabila dia membuat keputusan untuk berhenti belajar pada usia 15 tahun dan bekerja sebagai pembantu di Pasar Borong, Jalan Tun Ismail. Semasa bekerja di pasar ini, Botak Chin sering diganggu dan dibelasah oleh geng kongsi gelap kerana tidak mampu untuk membayar wang perlindungan. Disebabkan peristiwa ini, dia membuat keputusan untuk menyertai kumpulan kongsi gelap yang menguasai kawasan tersebut yang dikenali sebagai geng 360. Bagaimanapun, selepas ibunya meninggal dunia, Botak Chin sudah jarang pulang ke rumah dan mula melakukan jenayah-jenayah kecil seperti mencuri bersama ahli gengnya. Bersama-sama 3 orang rakan gangsternya, Botak Chin telah melakukan rompakan pertamanya pada 19 April 1969. Dia kemudiannya menggunakan wang hasil rompakan tersebut untuk membeli senjata api dari Thailand. Setelah memiliki senjata api pertamanya, Botak Chin telah menubuhkan gengnya sendiri yang aktif melakukan 8 rompakan dalam masa 1 bulan. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Buat pertama kalinya, Botak Chin ditahan polis dan dikenakan hukuman penjara 7 tahun. Bagaimanapun, disebabkan kelakuannya yang baik ketika di dalam penjara, hukumannya telah dipendekkan dan dia dibebaskan awal iaitu pada 19 April 1973. Mencuba untuk memulakan hidup baru sebagai bekas banduan, dia mengelak untuk kembali terlibat dalam aktiviti jenayah semula dan telah menjadi penjual sayur di pasar untuk menyara hidup. Namun, kehidupannya sebagai penjual sayur tidaklah sesenang dibandingkan semasa dia menjadi seorang perompak. Keadaan tersebut bagaikan menjadi asbab kepada Botak Chin untuk kembali dalam dunia jenayah selepas hampir 2 tahun hidup dalam keadaan susah. Pada April 1975, dia menubuhkan geng baru yang turut dianggotai perompak terkenal seperti Ah Wong, Pang Ko Chin dan Si Chai. Tidak menunggu lama, pada 2 Jun, dia bersama ahli gengnya telah merompak sebuah pusat perjudian haram di Sentul dan berhasil mendapatkan sekitar RM6,000. Hasil rompakan tersebut sekali lagi digunakan untuk membeli senjata api di mana dia berjaya mendapatkan 8 laras pistol bersama-sama 100 butir peluru. Sebuah tapak lombong lama di Kepung digunakan oleh Botak Chin sebagai medan latihan menembak dengan menjadikan anjing liar sebagai sasaran tembakan untuk memahirkannya dengan pengendalian senjata api. Pada 20 Julai, kumpulan itu telah merompak sebuah bank di Jalan Imbi dan berhasil melarikan sekitar RM100,000. Tidak cukup dengan itu, sebuah kuil Cina turut menjadi sasaran mereka di mana dia telah merompak 3 orang pemain mahjong dan melarikan RM10,000 beserta beberapa barang kemas. Kekurangan senjata api
menyebabkan botak Chin menjadi lebih berani dengan menjadikan anggota polis sebagai sasaran rompakan seterusnya dan telah merampas sekitar 3 laras pistol milik polis. Modus operandi mereka juga turut mensasarkan pengawal keselamatan di mana ketika kejadian rompakan di sebuah bar dan juga kelab kereta api Sentul, mereka bertindak merampas senapan patah yang digunakan pengawal tersebut. Rompakan demi rompakan yang dilakukan botak Chin bersama gengnya telah merisaukan pihak berkuasa. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Mendiang DSP S. Kulasinggam diberi tugasan untuk merangka rancangan bagi memburu botak Chin sehingga ke lubang cacing. Bisikan dan siasatan oleh pihak polis akhirnya membuahkan hasil apabila mereka berjaya mengesan kereta Alfa Romeo curi yang dinaiki botak Chin berada di segambut dalam. Berlaku aksi kejar-mengejar sejauh 4 km antara polis dan penjenayah tersebut sebelum mereka bertindak melepaskan berpuluh-puluh das tembakan ke arah polis. Kereta itu kemudian diberhentikan dan botak Chin dan pengikutnya bertindak menyelinap di kawasan setinggan di situ sebelum berjaya melarikan diri menggunakan kereta Volvo yang dirampas daripada seorang pegawai bank. Namun, peristiwa tersebut tidak menghalang mereka daripada terus melakukan kegiatan rompakan mereka. Kemuncaknya, pada 26 Oktober 1975, mereka melakukan satu lagi rompakan dan dianggap rompakan terbesar yang mensasarkan kelab lumba kuda. Mereka berjaya melarikan kira-kira RM220,000 selepas menembak mati pengawal keselamatan. Botak Chin menggunakan wang tersebut untuk membeli senjata api di Thailand yang membolehkannya memiliki 19 laras pistol dengan lebih 1,000 butir peluru serta 5 bom tangan. Selepas kejadian itu, pihak polis mula menjejaknya dengan lebih agresif dan turut meminta orang ramai untuk menyalurkan maklumat. DSP S. Kulasinggam yang ditugaskan menangkap botak Chin mengkaji setiap gerak-geri dan merangka perancangan untuk menangkapnya. Menyedari dirinya kini diburu, botak Chin telah bertindak di luar kawalan dengan cuba untuk membunuh S. Kulasinggam pada suatu malam 22 November 1975. Dalam kejadian itu, kereta laksen hijau yang dinaiki botak Chin dan ahli gengnya telah mengekori rapat kereta yang dinaiki pegawai berkenaan. Setibanya di lampu isyarat di jalan Pekeliling, berpuluh-puluh das tembakan rambang telah dilepaskan bagi membunuh DSP S. Kulasinggam. Bagaimanapun, serangan nekat penjenayah tersebut tidak berjaya membunuh pegawai berkenaan walaupun satu das tembakan mengenai badannya dan beliau masih berupaya memandu ke balai polis teras tidak jauh daripada lokasi itu. Keesokan harinya, cubaan membunuh tersebut telah menjadi tajuk hangat di dada-dada akhbar. Usaha menangkap botak Chin telah digandakan dan satu pasukan khas terdiri daripada 12 orang anggota telah ditubuhkan untuk membanteras penjenayah terbabit. Beberapa pegawai polis yang mahir menjejaki suspek dari beberapa ibu pejabat polis daerah turut dipanggil untuk menjejak geng botak Chin. Antara pegawai yang terlibat adalah ASP Gilbert Ang dan ASP Kenny Woodward yang merupakan pegawai polis terbaik pada waktu itu. Pada 16 Februari 1976, selepas beberapa bulan menjejaki botak Chin yang dikehendaki itu, akhirnya episod pemburuan polis membawa mereka ke sebuah kilang papan di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Perancangan dirangka sebaik mungkin di mana polis bertindak mengepung kilang berkenaan dalam kegelapan malam dan menunggu botak Chin dengan penuh debaran. Akhirnya, sebuah kereta Mazda putih yang dinaiki suspek buruan bersama 2 kuncunya masuk ke kawasan kilang. Suspek yang lengkap bersenjata dan turut memiliki 2 bom tangan pada waktu itu bagaimanapun belum menyedari dirinya telah dikepung. Tepat jam 10 malam, kilang papan itu diserbu di mana pasukan Gilbert menyerang daripada bahagian hadapan manakala pasukan Kenny di bahagian belakang. Menyedari mereka sudah dikepung polis, botak Chin mengarahkan pengikutnya supaya mengeluarkan pistol bagi melancarkan serangan. Beberapa ketika kemudian, berlaku pertempuran antara geng botak Chin dengan pihak polis dengan masing-masing mula melepaskan tembakan. Polis kemudian bertindak melepaskan gas pemedih mata untuk mengaburi pandangan sebelum dibalas dengan lemparan bom tangan oleh penjenayah tersebut. Setelah tembakan mulai reda, pihak polis bertindak menyerbu masuk ke dalam kilang sebelum menemui mayat 2 pengikut botak Chin yang sudah tidak bernyawa.
Botak Chin yang pada waktu itu dalam keadaan tersepit setelah terkena tembakan di kaki dan tangan telah bertindak untuk menyerah diri kepada pihak polis. Dia kemudian telah ditahan selama setahun sebelum mengaku bersalah semasa dihadapkan ke mahkamah terhadap dakwaan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA yang membawa kepada hukuman mati mandatori. Dia kemudian meminta untuk dibicarakan semula pada 1 April 1980 tetapi tetap didapati bersalah dan rayuannya kepada Mahkamah Persekutuan dan Lembaga Pengampunan telah ditolak. Ketika menunggu hukuman gantung, Botak Chin terus menunjukkan sikap ganas dengan menyerang dan mencederakan pegawai penjara menggunakan senjata tajam sebanyak 2 kali. Pada tanggal 11 Jun 1981, Botak Chin telah digantung di penjara Pudu, Kuala Lumpur pada usianya 28 tahun yang menamatkan riwayat penjenayah yang berbahaya dan paling dikendaki polis pada waktu itu. Diceritakan, sebelum meninggal dunia, dia sempat mewasiatkan supaya mata dan buah pinggangnya didermakan kepada mereka yang memerlukan.